Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Departemen Sukan. So, pada kali ini kami ingin mengupas atau membincangkan tajuk lebih kurang berkenaan kebaikan dan keburukan TikTok. So, sebelum kami kupas lebih dalam berkenaan kandungan tajuk, izinkan dulu kami untuk memperkenalkan diri. So, nama saya Nur Naidatu daripada School of Management. Hai, nama saya Nur Eva Amira binti Muda dari School PPIP tahun 3. Saya Nur Izzah binti Sulaiman. Saya juga merupakan pelajar tahun 3 daripada School PPIP. Hai, nama saya Nur Syahira binti Hamdan. Saya juga daripada School PPIP. Hai, nama saya Siti binti Sulaiman. Tahun 1 daripada School Humanities. Hai, saya Tengku Muhammad Irfan Syazani binti Muhammad Azhar daripada School PPIP. Hai, nama saya Nur Aisyah Muhammad binti Mustan dari Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat. Hai, nama saya Anis Nabila binti Muhammad Azlan dari School PPIP. Hai, saya Nur Fazana binti Ahmad Taimi daripada Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat. Saya pelajar tahun 3. Hai, nama saya Nuri Syurika Ala binti Zainal Anwar daripada School of Social Science. Hai, nama saya Wana Hazika binti Wan Hussein dari School PPIP. So, itulah antara ahli Departemen Sukan. So, masuk kepada kandungan kita. Kebaikan atau keburukan bagi Kak Eva Amira, apa pandangan anda? Sebelum tu kalau kita tengok pada tajuk yang ingin kita kupaskan pada hari ini adalah racun TikTok. Mesti ramai yang menganggap tu TikTok ni beracun. Tengok pada tajuk kita dah pun tahu racun tu berbahaya. Jadi sebelum kita kupas dengan lebih lanjut mengenai racun TikTok, Kak Eva ingin memberi pendapat itu apakah kelebihan TikTok ni. Yang pertama ialah untuk peniaga secara atas talian ataupun online, di mana mereka menggunakan platform TikTok ni untuk mempromosikan dan menghebahkan produk-produk mereka. Selain itu, golongan muda juga akan membantu mereka untuk membeli produk ini kerana guna TikTok ni daripada golongan muda. Itu sahaja pendapat saya. Bagaimana pula dengan saudari Izzah? Terima kasih Eva. Pandangan saya TikTok ni juga ada kebaikan dan keburukan. Sekarang saya nak teori-teori ke kita dapat kongsian dengan orang ramai walaupun kita ni pelajar, jadi kita dengan pendidikan tu kita aplikasi bidang pendidikan yang sesuai adalah Kalau bagi saya bersetuju dengan Kak Eva Amira dan Kak Izzah. Tetapi saya ada pandangan sendiri. Saya rasakan TikTok ni lebih banyak keburukan dia. Salah satunya ialah menghilangkan perasaan malu dalam diri seseorang, terutamanya ialah wanita. Kita tengok begitu ramai pengguna TikTok yang mengikuti trend dalam TikTok seperti berjoget, menari, terutamanya bagi kaum wanita sehingga boleh menunjukkan perkara-perkara yang tidak baik kepada orang yang menontonnya, kepada kanak-kanak dan kepada penonton yang di bawah umur lah.
mereka tidak segan dan tidak malu untuk beraksi di hadapan kamera dan post video tersebut tanpa rasa malu. Dan perkara ini bagi saya jelaslah menunjukkan bahawa TikTok sebenarnya menghilangkan perasaan malu dalam diri seseorang, terutamanya bagi kaum wanita. Saya sendiri yang melihat pun saya berasa malu. So mungkin Nurul Syahirah mungkin bersetuju dengan saya atau anda ada selainnya? Betul, saya sangat bersetuju dengan saudara Naida itu. Tambah pula TikTok ini juga akan menjejaskan aktiviti harian kepada pelbagai lapisan tubuh masyarakat, tidak kira kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Kadang-kadang segelintir individu yang bermain TikTok ini akan terleka hingga ke tahap ketagihan untuk bermain TikTok. Sebagai contohnya, terdapat segelintir golongan seperti pelajar, pekerja ataupun suri rumah yang suka melengah-lengahkan kerja atau tugasan mereka dengan bermain TikTok. Buktinya, dalam kajian yang melakukan kajian mengatakan bahawa sebilangan masyarakat yang mempunyai akaun TikTok ini akan bermain sekurang-kurangnya 12 jam sehari. Jadi, hal ini menunjukkan bahawa TikTok ini menjadi racun kepada masyarakat dengan pelbagai tarikan yang terdapat di dalamnya. Mungkin yang lain ada pandangan yang berbeza daripada saya? Saya setuju dengan pendapat Nurul Syahirah, akan tetapi pada pendapat saya, aplikasi TikTok banyak membantu dari segi meningkatkan kesedaran perkauman, komuniti dan keadilan sosial. Dari perspektif yang lebih positif, pengguna media sosial menggunakan fakta ini bahawa banyak mata melihat mereka dari semua sudut untuk menyebarkan kebenaran dunia. Sampai itu, ramai orang menggunakan pelbagai raman rangkaian sosial untuk mengetahui tentang peristiwa semasa yang tidak diketahui dalam kelas. Sebagai contoh, pernah ada trend di TikTok di mana orang ramai menggunakan hashtag Make the School a Better Place untuk menedahkan mengenai serangan seksual yang dihadapi oleh pelajar masa kini yang juga dilakukan oleh guru sekolah itu sendiri. Akhir kata, aplikasi TikTok ini juga memberi inspirasi kepada kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang isu dunia semasa. Saya bersetuju dengan pendapat saudari Siti Amnah. Tambahan pula, TikTok juga boleh dijadikan sebagai satu platform untuk mencungkil bakat dan menunjukkan bakat seseorang individu. Misalnya, apa yang dapat kita lihat di aplikasi TikTok ini, terdapat video-video seperti video masakan, melukis, mewarnai dan lain-lain lagi. Apabila seseorang itu membuat naik video yang pada awalnya bertujuan untuk sekadar berkongsian ataupun sebagai hiburan, penonton yang mungkin menonton video yang dibuat naik oleh beliau akan menyedari bahawa individu tersebut mempunyai bakat yang besar dan berpotensi untuk mengembangkan lagi bakat yang dimiliki. Misalnya, saya mengambil contoh seorang TikTokers yang terkenal yang sering memuat naik video yang berkaitan dengan solekan, di mana pada awalnya beliau memuat naik video tersebut di atas mempunyai minat yang mendalam berkaitan dengan aktiviti solekan. Namun, lama-kelamaan apa yang saya dapat perhatikan, beliau berjaya untuk meraih pengikut yang ramai dan pada masa yang sama, beliau berjaya untuk menarik perhatian seorang usahawan kosmetik yang terkenal yang berminat untuk berkolaborasi dengan beliau. Kesannya, ia dapat mengembangkan lagi bakat yang dimiliki dan pada masa yang sama dapat membantu ahli keluarga untuk melengkapkan lagi taraf hidup mereka. Dengan itu, jelaslah bahawa aplikasi TikTok ini boleh dijadikan sebagai satu platform untuk mengembangkan lagi bakat dan menunjukkan seorang individu. Apakah pendapat saudara Tengku Irfan? Ya, saya bersetuju dengan saudari Aisyah. Namun begitu, terdapat juga keburukan yang tidak boleh kita lupakan ialah aplikasi TikTok ini boleh meningkatkan kes jenayah buli cyber dalam negara kita. Pengguna aplikasi TikTok ini dapat memuat naik video tanpa sebarang masalah ataupun sekatan. Pengguna juga dapat memberi komen pada ruangan komen di video tersebut. Dan perkara ini boleh menyebabkan berlaku jenayah buli cyber jika video tersebut mengandungi aib atau maruah seseorang. Kecaman dan cacian boleh
dilontarkan melalui ruangan komen, dan perkara ini boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada mangsa ataupun seseorang yang telah dikecam. Itu saja pendapat saya. Apa pula pendapat saudari Anis? Saya bersetuju dengan saudara Irfan bahawa TikTok juga boleh menyebabkan perkembangan kanak-kanak terjejas. Hal ini dikatakan kerana penggunaan aplikasi TikTok secara berlebihan dan tidak dipantau oleh ibu bapa dari segi kandungannya yang mempunyai unsur yang tidak baik, maka ia boleh memberikan kesan yang negatif kepada perkembangan anak-anak seperti tingkah laku yang buruk, gaya pemikiran, perasaan dan juga cara anak-anak berkomunikasi bersama individu yang lain. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengawal anak-anak mereka daripada menggunakan aplikasi TikTok secara berlebihan supaya perkembangan anak-anak tidak terjejas. Itu sahaja dari saya. Bagaimana pula dengan saudari Fazana? Terima kasih kepada saudari Anis. Jadi walaupun TikTok ini kita dapat lihat mempunyai banyak keburukan, namun pada pendapat saya sendiri, saya merasakan TikTok ini lebih kepada kebaikan, di mana kita dapat menjadikan TikTok ini sebagai media untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat di Malaysia tentang isu kesihatan mental yang semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Jadi masyarakat dapat menghasilkan satu video yang menarik, kreatif dan juga mempunyai maksud yang mudah dipahami tentang kepentingan menjaga kesihatan mental atau berkongsi tentang jenis-jenis masalah kesihatan mental seperti kemurungan, anxiety dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada pandangan saya. Boleh saya dengar daripada pendapat atau pandangan daripada saudari Alia. Silakan. Saya bersetuju dengan pandangan saudari Fazana, tapi TikTok ada keburukan di mana ada kandungan yang tidak sesuai untuk ditonton. Walaupun TikTok ada garis panduan tentang video yang dimuat naik, tapi bukan semua pengguna ikut garis panduan tu. Dan sebab tu ada kandungan yang di mana ada unsur sensitif, ada unsur keganasan, macam darah fizikal yang bahaya, semua tu. Dan video tu walaupun dia letak amaran, tapi orang masih boleh tengok. Dan dia boleh bagi kesan negatif kepada pembawa umur lah, sebab dia mungkin pengaruh dan cuba nak ikut video tu. Itu pandangan saya. Okey, saya bersetuju dengan saudari Nur Syafiqah Alia kerana pada pendapat saya, TikTok membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Saya berkata sedemikian kerana dari perspektif saya, TikTok boleh menjejaskan hubungan antara ahli keluarga dengan rakan. Kerana kalau kita perhatikan betul-betul, remaja ataupun individu yang sering menghabiskan masa dekat TikTok, mereka tidak akan menghiraukan orang sekeliling mereka. So, mereka akan kuranglah berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi ini tidak eloklah untuk kita kerana secara tidak langsung hubungan kita dengan ahli keluarga dan juga rakan kita akan terjejas. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Okay, so itulah antara pandangan-pandangan yang kita boleh dengar daripada ahli-ahli yang ada. So dapat saya simpulkan di sini lah, setiap perkara itu kita ada kebaikan dan keburukan dan kita harus menerima kedua-duanya untuk dalam masa kehidupan kita lah. So itu saja daripada Department Sukan. Bye-bye. Assalamualaikum.